Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, dengan keizinan daripada Allah, setelah lama kita tidak dapat bertemu sebabkan saya kebetulannya direzekikan Allah menunaikan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah serta menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Al-Madinah. Setelah lama masa berlalu, pada hari ini alhamdulillah pada majlis yang ke-49 kalau ikut urutan majlis kita mengikut catatan daripada Malaysia, pada hari ini kita berada pada majlis yang ke-49 pembacaan kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wardah, di dalam menghuraikan matan Al-Waraqat menerusi huraian ataupun berasaskan huraian Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab Qurratul Ain ini adalah huraian Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, tetapi beliau juga sebenarnya turut menghurai syarah Al-Imam Al-Mahalli yang menghuraikan matan Al-Waraqat. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah selesai mempelajari ataupun selesai menghuraikan berkenaan dengan perbahasan at-ta'arud wa tarjih, satu perbahasan yang begitu penting dalam ilmu usul fiqh, iaitu satu perbahasan yang membicarakan tentang satu fenomena yang biasa akan ditemui oleh para fuqaha, iaitu mereka akan menemui secara zahirnya seakan-akan berlaku pertembungan di antara satu dalil dengan satu dalil, dan apa yang perlu dilakukan oleh para mujtahid seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Dan dalam perbahasan at-ta'arud at-tarjih juga kita menginsafi bahawa apa yang disebut oleh para ulama bahawa dalil seseorang yang tidak sampai ke tahap ijtihad seperti kita adalah kalam para fuqaha, bukan langsung kepada Al-Quran dan Hadis. Itu benar-benar jelas dapat difahami apabila kita meneliti apakah sikap dan tindakan para ulama kita sewaktu menemui dalil-dalil syarak yang seakan-akan bercanggah antara satu sama lain, walaupun pada halnya tidak berlaku percanggahan di antara satu dalil dengan satu dalil yang lain. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita sudah dapat mengambil satu sikap bahawa apabila kita menemui sebarang dalil Al-Quran ataupun hadis dan seakan-akan bercanggah dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya, atau Imam Malik contohnya, atau Imam Abu Hanifah contohnya, maka setiap pengikut mazhab besar ini, contoh macam kita yang bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, setiap kita perlu menginsafi bahawa apabila kalam Al-Imam Asy-Syafi'i seakan-akan bertembung dengan suatu dalil Al-Quran ataupun hadis, maka ia sebenarnya pada hakikatnya adalah bukan satu pertembungan. Sebaliknya Al-Imam Asy-Syafi'i sudah meneliti dalil-dalil yang pelbagai tersebut dan akhirnya beliau telah membuat satu kesimpulan, yang kesimpulan itu adalah hasil kajian beliau terhadap pelbagai dalil dan dengan mengambil pendirian apabila menemui sebarang percanggahan di antara satu dalil dengan satu dalil, maka akhirnya beliau mengeluarkan pendapat beliau yang merupakan konklusi akhir hasil kajian beliau terhadap dalil-dalil syarak. Maka dengan berpegang dengan kalam Al-Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya berpegang dengan dalil. Sebab itu dalil kita sebagai orang awam adalah kalam para ulama, bukannya Al-Quran dan hadis secara langsung, manakala dalil para ulama pula adalah Al-Quran dan juga hadis. Alhamdulillah sudah dibincangkan secara panjang lebar dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, dan pada hari ini kita akan masuk satu tajuk baru di dalam kitab Qurratul Ain, iaitu perbincangan mengenai al-ijma', iaitu perbahasan mengenai salah satu dalil yang mu'tabar di dalam fiqh, iaitu al-ijma', iaitu kesepakatan para ulama selepas kewafatan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam terhadap satu hukum, maka kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum itu sepakat semua para mujtahid yang sampai ke tahap seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah dan sebagainya itu, apabila para ulama pada satu zaman yang sampai ke tahap ijtihad ini telah bersepakat dan bersetuju bahawa hukum bagi suatu perbuatan adalah bagian-bagian tanpa ada khilaf di kalangan mereka, maka ketika itu berlakulah al-ijma', dan al-ijma' merupakan salah satu dalil yang wajib dipegang oleh kita, bahkan wajib dipegang oleh para mujtahid itu sendiri. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan al-ijma', dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan dan kefahaman kepada kita biiznillah Subhanahu Wa Taala. Apapun sebagai permulaan, mari kita hadiahkan al-Fatihah kepada al-Imam Qurratul Ain karangan al-Imam, Allahumma salli ala Rasulillah, Qurratul Ain karangan, boleh saya terlupa dah lama benar kelas kita, Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, juga kepada Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, juga kepada Imamul Haramain Al-Juwaini, serta seluruh para ulama Islam kita. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka pada bulan yang sangat mulia ini, juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah lahum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil aini lahu wa lisa'il musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. في كتابه قرة العين، وهو شرح لشرح الجلال المحلي على ورقات إمام الحرمين الجويني. قال سيدنا الإمام الحطاب رضي الله تعالى عنه: وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو لغة العزم كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم. Kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, adapun ijma' maka ia adalah dalil yang ketiga bagi dalil-dalil syarak yang empat. Maknanya ijma' adalah dalil yang ketiga daripada empat dalil syarak yang muktabar. Kata beliau, saya maksudkan dengan empat dalil-dalil syarak yang muktabar itu adalah Alkitab, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Al-Ijma' yang sedang kita pelajari ini, dan yang keempat adalah Al-Qiyas yang akan kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Al-Ijma' secara bahasa, baik kali dari sudut bahasa Arab semata-mata, tanpa melihat apakah yang difahami oleh para ulama usulul fiqh, dengan hanya melihat dari sudut bahasa semata-mata, maka al-ijma' bererti keazaman. Ijma' bererti keazaman, keazaman seseorang untuk melakukan sesuatu perkara. Kata beliau, ia adalah sebagaimana yang ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebagaimana kita tahu, firman Allah Taala adalah menggunakan bahasa Arab, dan kadang-kadang kalimah yang ada dalam Al-Quran itu adalah merujuk kepada penggunaan asal orang Arab sebelum kalimah itu berlaku evolusi, berlaku perubahan kepadanya dari sudut pengertian dan penggunaan para ulama selepasnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam surah Yunus ayat yang ke-71, Allah Taala berfirman, "Fa'ajmi'u amrakum." Maka hendaklah kamu semua berijma' terhadap urusan kamu semua. Maksud ijma' di sini bukan ijma' yang kita faham, iaitu kesepakatan para ulama, tetapi ijma' di sini maksud dia maka berazamlah.
maka berazamlah untuk melakukan urusan kamu tersebut. Maka digunakan kalimah ijma', fa ajmi'u, iaitu fi'lu amrin, asal daripada ajma'a yujmi'u ijma'an, maka fi'il amr dia ajmi'. Oleh kerana di sini ditujukan kepada ramai orang, arahan ini ditujukan kepada ramai orang, maka digunakan kalimah ajmi'u. Maka kamu semua hendaklah berazam, berazam untuk melakukan urusan yang telah kamu ingin lakukan. Maka digunakan kalimah ijma' dalam masa yang sama. Yang dimaksudkan di sini adalah berazamlah, berazamlah, iaitu hadirkan cita-cita untuk melakukan suatu perbuatan. Maka ini adalah pengertian al-ijma' dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, okey, dari sudut istilah sini maksudnya istilah syarak. Maksudnya dari sudut penggunaan para ulama Islam dalam kitab-kitab mereka, maka dari sudut ijma' pula apa? Kata beliau, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma fi al-istilah fa huwa ittifaqu ulama'il 'asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hukmil hadithati fala yu'tabaru wifaqul 'awammi min ma'ahum 'ala al-ma'rufi wal 'asru az-zamanu. Okey, kata beliau, adapun dari sudut istilah, dari sudut erti al-ijma', dari sudut penggunaan para ulama kita, dari sudut istilah usul fiqh contohnya, dan juga istilah fiqh begitu juga, maka ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam satu masa, dalam satu zaman. Contoh macam kita pada hari ini, pada tahun 2022, katakan dikumpulkan semua para ulama yang sampai ke tahap ijtihad, lalu dibincangkan satu isu yang berlaku atas dunia ini. Contoh isu, contohlah kita katakan dikumpulkan para ulama lalu dibincangkan isu, katakan isu menjarakkan saf. Hari ini alhamdulillah saf kita sudah didapatkan. Katakan dibincangkan, apakah hukum menjarakkan antara satu orang dengan satu orang dalam satu saf ketika solat atas dasar kerana penyakit wabak virus corona ini. Maka katakan semua, katakan para ulama yang pada zaman hari ini yang sampai ke tahap ijtihad, katakan ada 10 orang. 10 orang itu bersidang dan akhirnya ke-10 mereka bersepakat bahawa menjarakkan saf adalah dibenarkan oleh syarak. Maka ketika itu berlakulah ijma', iaitu berlakulah kesepakatan para ulama pada suatu zaman terhadap suatu hukum. Jadi dari sudut istilah, kata Imam Al-Hattab, fahuwa ittifaqu ulama'il asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmil hadithah. Ijma' dari sudut istilah usul fiqh adalah kesepakatan para ulama pada satu zaman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat terhadap hukum sesuatu perkara yang timbul, satu isu yang timbul, satu hukum yang timbul, yang baru timbul katakan, lalu dibincangkan, lalu mereka bersepakat, tidak ada perbezaan pandangan sesama mereka. Katakan 10 orang tadi, ke-10 mereka mengatakan menjarakkan saf adalah harus, katakan, maka ketika itu berlakulah al-ijma'. Kemudian disebut di sini, apabila disebut kesepakatan para ulama, maka kata Imam Al-Mahalli, kita tahu kitab Imam Al-Hattab ini adalah juga huraian kepada kalam Al-Imam Al-Mahalli. Maka setelah saya membuat sedikit perbandingan di antara teks Qurratul Ain dengan teks Imam Al-Mahalli, ada kalam-kalam asal Imam Mahalli dikekalkan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki, ada yang diubah suai, ada pula tambahan daripada Al-Imam Al-Hattab sendiri. Kata Imam Al-Mahalli, fala yu'tabaru wifaqal awam, fala yu'tabaru wifaqul awami ma'ahum. Ada sikit perubahan di sini. Kalau kita tengok dalam dalam Syarhul Mahalli, Imam Al-Mahalli menggunakan istilah fala yu'tabaru wifaqul awami lahum, lalu ditukar oleh Imam Al-Hattab lahum kepada ma'ahum.
Jadi kata Imam Al-Mahalli dengan sedikit tambahan ataupun perubahan ayat oleh Imam Al-Hattab, tidak diiktibar kesepakatan orang-orang awam bersama-sama mereka, iaitu bersama-sama para ulama yang sampai ke tahap ijtihad. Maknanya untuk menjadikan sesuatu hukum itu sebagai ijma', itu hanya cukup dengan kesepakatan para ulama yang sampai ke tahap ijtihad dan tidak memerlukan kepada kesepakatan orang awam. Orang awam. Maksud orang awam ini, kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltu Asy-Syafi'i, yang dimasukkan dengan orang awam di sini adalah para ulama yang alim tetapi tidak sampai ke tahap ijtihad. Para orang-orang alim yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi disebabkan mereka tidak sampai ke tahap ijtihad, maka tidak disyaratkan untuk sesuatu pandangan fiqh itu dianggap sebagai satu ijma'. Tidak diperlukan kepada pandangan para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Katakan dibuat satu persidangan, 10 orang mujtahid pada zaman itu telah hadir. 10 orang mujtahid. Main zaman tu hanya ada 10 orang mujtahid. Dalam masa yang sama mereka juga menyebut para ulama-ulama hebat tetapi tak sampai ke tahap ijtihad. Katakan ada 30 orang ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tapi mereka alim. Tanya hukum hakam boleh jawab sebab mereka mempelajari selok-belok hukum. Cuma mereka tak sampai ke tahap ijtihad. Kemudian ada 10 orang. Jadi semuanya ada 40 orang. 30 orang orang alim yang tak sampai tahap ijtihad, ada 10 orang alim pula yang sampai ke tahap ijtihad. Jadi semuanya 40 orang. Jadi katakan 40 orang ini bersidang dalam isu katakan penjarakan soft tadi. Setelah dibincangkan, 10 orang mujtahid ini sepakat mengatakan bahawa hukum penjarakan soft ini adalah tidak mengapa. Kemudian 30 orang ni tak setuju. Bagi mereka tak boleh, kita kena rapatkan soft kan, ini adalah arahan Nabi SAW dan sebagainya dengan pelbagai hujah yang mereka datangkan. Tapi 10 orang mujtahid ini tetap menyatakan pendirian mereka bahawa penjarakan soft adalah dibenarkan oleh syarak. Maka ketika itu, berdasarkan definisi al-ijma', berlakulah ijma'. Iaitu kerana apa? Dianggap telah berlaku ijma'. Boleh katakan sebagai contoh tadi, boleh penjarakan soft. Kenapa? Kerana 10 orang mujtahid pada zaman tersebut, katakan ada 10 orang saja, macam dalam contoh kita tadi ada 10 orang. Jadi ke-10 ini telah bersepakat dalam satu pandangan, maka dianggap telah berlaku ijma'. Walaupun 30 orang ulama yang berbaki, tetapi mereka tak sampai ke tahap ijtihad. Mereka adalah al-awam. Dinamakan al-awam, maksud dia bukan mujtahid. Maknanya muqallid, maknanya bukan mujtahid. Walaupun 30 orang alim ini tidak bersetuju, ketidaksetujuan mereka itu tidak mengganggu penamaan pandangan merapat keharusan merenggangkan soft itu dianggap sebagai ijma'. Itu tidak diganggu sama sekali dengan ketidaksetujuan 30 orang tersebut. Maka kerana itulah disebut fala yu'tabaru wifaqul awami ma'ahum, ay ma'al mujtahidin. Fala yu'tabaru wifaqul awami ma'ahum 'alal ma'ruf. Maka tidak diiktibar kesepakatan orang awam bersama-sama dengan para mujtahid berdasarkan al-ma'ruf, berdasarkan pandangan yang masyhur, pendapat yang kuat. Maknanya kalau ikut berdasarkan pandangan yang kuat, sesuatu kesepakatan para mujtahid itu sudah dianggap ijma' walaupun tidak dipersetujui oleh para ulama lain. Cumanya para ulama lain tak setuju tu tak sampai ke tahap ijtihad. Jadi apabila para mujtahid seluruhnya telah bersepakat dengan satu pandangan, maka berlakulah ijma'. Walaupun para ulama lain yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju dengan kesepakatan para mujtahid. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini Imam Al-Hattab menyatakan alal ma'ruf, iaitu alal masyhur. Ini kerana kalau ikut perbahasan para ulama usul fiqh dalam isu ini, dalam isu adakah suatu ijma' itu dinamakan ijma' sekiranya ulama-ulama yang tak sampai tahap ijtihad juga bersetuju atau tidak.
sebenarnya dalam isu ini berlaku perbezaan pandangan para ulama usulul fiqh. Cuma saya buat sedikit catatan di sini. Saya sebut di sini dalam catatan saya sebut wal usuliyun ikhtalafu fi itlaq al ijma' ala ittifaq al mujtahidin ma'a mukhalafati al awam lahum fal jumhur ala itlaq al ijma' bi mujarrad ittifaq al usuliyin. Pandangan yang kuat itu jumhur para ulama, kebanyakan majoriti para ulama menyatakan ijma' tetap dinamakan ijma' walaupun ada ulama-ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad, tidak bersetuju dengan kesepakatan para mujtahid. Cuma saya tulis silap ni, bitifaqil usul ya, betul bitifaqil mujtahidin. Saya tulis ta'liqnya silap. Okey, fal jumhur ala itlaqil ijma' bi mujarrad ittifaqil mujtahidin. والثاني يعتبر وفاق العوام مطلقا أي سواء كانت المسائل مشهورة أم خفية. Pandangan kedua di kalangan ulama usul pula, kalau tadi pandangan pertama itu pandangan jumhur para ulama. Jumhur para ulama mengatakan apabila para mujtahid keseluruhan mereka bersepakat dalam sesuatu isu hukum hakam, maka ketika itu sudah boleh, sudah dinamakan kesepakatan mereka sebagai al-ijma', walaupun orang awam, iaitu para ulama lain yang tak sampai ke tahap ijtihad tak setuju. Contoh saya tak setuju, kalau saya ulama lah, ya Rabb, moga-moga Allah angkat darjat kita menjadi orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu Islam, Allahumma amin. Walaupun mufti-mufti tak setuju, contoh kebetulannya mufti-mufti itu tak sampai ke tahap ijtihad, tetapi para mujtahid pula bersetuju, maka ketika itu sudah dinamakan kesepakatan para mujtahid sebagai ijma'. Ini pandangan kebanyakan para ulama. Pandangan kedua pula mengatakan sesuatu kesepakatan itu hanya akan dinamakan ijma' sekiranya para ulama mujtahid dan para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad bersepakat. Maknanya disyaratkan untuk dinamakan suatu kesepakatan itu sebagai ijma', disyaratkan mesti para ulama yang sampai ke tahap ijtihad dan juga para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad bersepakat dalam isu tersebut. Jadi katakan dalam isu tadi ada 40 orang telah bersidang, 10 daripada mereka sampai ke tahap ijtihad, 30 orang yang berbaki tidak sampai ke tahap ijtihad. Maka berdasarkan pandangan yang kedua ini, katakan 10 orang yang sampai ke tahap ijtihad itu bersepakat seluruh mereka yang 10 orang ni bahawa menjarakkan saf itu tidak menjadi masalah, manakala 30 orang para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad yang berbaki mengatakan bermasalah, main bercanggah dengan syariat. Maka berdasarkan pandangan kedua ini, kesepakatan para mujtahid tadi tidak dinamakan sebagai ijma'. Ia tidak dinamakan sebagai ijma'. Dia hanya dianggap sebagai kesepakatan para mujtahid. Tidak digunakan kalimah ijma'. Maksudnya kalau ikut pandangan yang kedua, ijma' hanya digunakan, kalimah ijma' hanya digunakan apabila kesepakatan para mujtahid itu turut disokong oleh para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Kalau ada para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju, maka ia tidak dinamakan sebagai ijma', tapi dinamakan sebagai ittifaq, contoh kesepakatan para mujtahid dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, walaupun tidak dinamakan sebagai ijma', tetapi para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad wajib mengikut kalam para mujtahid yang telah bersepakat tadi. Pada hakikatnya, walaupun tak dinamakan sebagai ijma', tetapi para ulama yang tak sampai ke tahap ijma' tadi, yang tidak sampai ke tahap ijtihad tadi, dalam contoh kita katakan 30 orang. 30 orang kata kami tak setuju. Para mujtahid kata kami semua 10 orang setakat ini, mujtahid di atas dunia ni ada 10 orang. Jadi kami bersepuluh bersepakat bahawa tidak menjadi masalah untuk dijarakkan saf dari sudut syarak. 30 orang kita bagi saya tak setuju bab dalil. Akhir mujtahid berkata, okey, setelah kamu tidak bersetuju, kalau ikut pendapat yang kedua, maka kita tidak akan gazetkan keharusan menjarakkan saf ni sebagai ijma',
Tetapi kamu semua wahai para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad, disebabkan kamu tidak sampai ke tahap ijtihad, kamu wajib berpegang dengan pandangan kami yang 10 orang ini, iaitu harus menjarakkan saf. Cuma kita tak namakan ia sebagai ijma' kerana kamu tidak bersetuju dengan kami. Tetapi dari sudut pengamalan, wajib kamu berpegang dengan pandangan kami. Sebab mereka tak sampai ke tahap ijtihad. Orang yang tak sampai ke tahap ijtihad, walaupun dia orang alim, dia wajib berpegang dengan kalam para ulama yang sampai ke tahap ijtihad, yang kita gelari mereka dengan gelaran al-mujtahidun ataupun al-fuqaha. Okey, ini pandangan kedua. Cuma kalau ikut pendapat pertama tadi, pendapat kebanyakan para ulama, dan ini pendapat yang mu'tabar, 30 orang yang ulama yang tak sampai ke tahap ijtihad, yang dikenali dengan gelaran al-awam, orang-orang awam ini, walaupun mereka setuju ke tak setuju ke, yang penting mujtahid sepakat atau tidak. Kalau mujtahid sudah sepakat, maka dinamakan ia sebagai ijma'. Itu pendapat yang paling kuat lah. Pendapat yang kedua, disyaratkan kena para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad juga bersetuju untuk menyatakan ataupun bersetuju dengan pandangan mujtahid. Barulah ia dinamakan sebagai ijma'. Tapi kalau para ulama yang tak sampai ke tahap ijtihad tak setuju dengan pandangan mujtahid tersebut, maka kesepakatan para mujtahid itu tidak dinamakan, tidak digazetkan sebagai ijma'. Tidak digazetkan sebagai ijma'. Pun begitu macam saya sebut, walaupun tidak digazetkan sebagai ijma', para ulama yang tak sampai ke tahap ijtihad wajib berpegang dengan pandangan para ulama yang sampai ke tahap ijtihad, dan kebetulannya mereka bersepakat pula dalam isu itu. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga dalam isu ini adalah wasalis yu'tabaru wifaqul awami fil masailil masyhurah dunal masailil khafiyah. Pandangan yang ketiga pula menyatakan diiktibar kesepakatan orang awam di dalam masalah-masalah yang masyhur, bukan pada masalah-masalah yang sunyi, iaitu masalah yang agak halus, masalah-masalah yang begitu detail. Jadi maknanya pandangan yang ketiga ni, dia membezakan adakah kesepakatan para mujtahid tadi terhadap adakah kesepakatan mereka berlaku pada hukum hakam yang jelas, hukum hakam yang masyhur, atau pada hukum hakam yang tidak masyhur, yang terlalu detail. Sekiranya kesepakatan mereka adalah di dalam hukum hakam yang masyhur, hukum hakam yang jelas, yang diketahui ramai, maka ketika itu disyaratkan kesepakatan ini mesti juga disertai dengan kesepakatan para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Apabila berlaku kesepakatan dalam bagi kesepakatan dalam dua pihak ini, iaitu para mujtahid dan juga para ulama yang tak sampai ke tahap ijtihad, barulah ia dinamakan sebagai ijma'. Dia pada penggunaan kalimat ijma' itu saja. Maknanya bagi pandangan yang ketiga, kalau masalah yang disepakati oleh para mujtahid itu adalah masalah yang masyhur, masalah yang diketahui ramai, maka kesepakatan tadi hanya boleh dinamakan sebagai ijma' apabila para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad juga bersetuju dengan pendirian para ulama mujtahid tadi. Tapi kalau masalah itu masalah yang diketahui ramai, yang masyhur, tetapi dalam masa yang sama para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju dengan apa yang telah disepakati oleh para mujtahid, maka ketika itu tidak dinamakan kesepakatan para mujtahid tadi sebagai ijma'. Itu dalam isu sekiranya masalah yang dibincangkan itu adalah masalah yang masyhur, masalah yang jelas. Tapi kalau masalah yang disepakati oleh para mujtahid pula adalah masalah yang halus, yang dipanggil al-khafiyah, benda yang sunyi, benda yang agak rumit, perbahasan itu agak rumit, maka ketika itu kalau ikut pandangan yang ketiga, sama ada para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad bersetuju dengan kesepakatan para mujtahid ataupun tidak, tetap kesepakatan para mujtahid tadi dinamakan sebagai ijma'. Jadi ini adalah
ini adalah 3 pandangan para ulama di dalam penggunaan istilah ijma'. Dari segi boleh tak kesepakatan para mujtahid terhadap suatu isu itu dinamakan sebagai ijma' atau tidak? Jadi pandangan yang kuat, pandangan yang pertama mengatakan cukup dengan kesepakatan para mujtahid serta-merta kita boleh guna kalimah para ulama' telah berijma', telah berlaku ijma'. Kenapa? Kerana para ulama' mujtahid telah bersepakat dalam suatu isu. Walaupun orang lain tak setuju, walaupun ulama-ulama lain yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju, itu tidak mengganggu penggunaan kalimah ijma'. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula, mereka mengatakan kalimah ijma' hanya digunakan kalau para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad juga bersetuju dengan apa yang dinyatakan ataupun apa yang disepakati oleh para ulama yang sampai ke tahap ijtihad. Kalau tidak para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju dengan kenyataan para ulama yang sampai ke tahap ijtihad, maka kesepakatan para mujtahid tersebut tidak dinamakan sebagai ijma'. Ini pandangan kedua. Walaupun tidak dinamakan sebagai ijma', tetapi dari sudut pengamalan wajib para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad, apatah lagi kita yang bukan ulama ini, wajiblah kita dan juga para ulama tersebut berpegang dengan kalam para mujtahid yang telah bersepakat tadi, kerana kesepakatan mereka adalah dalil, adalah hujah. Walaupun kalau ikut pandangan yang kedua, kesepakatan itu tidak dinamakan sebagai ijma'. Okey. Pandangan yang ketiga pula iaitu pandangan yang membezakan adakah masalah yang disepakati oleh para mujtahid itu masalah yang jelas terang nyata atau masalah yang agak rumit. Sekiranya masalah yang dibincangkan oleh para mujtahid itu masalah yang terang nyata dan mereka bersepakat dalam masalah itu, maka ketika ini kesepakatan mereka hanya dinamakan sebagai ijma' apabila hanya akan dinamakan sebagai ijma' sekiranya para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad juga bersetuju dengan kesepakatan para mujtahid. Okey. Kalau para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju dengan pandangan mujtahid dalam isu yang terang nyata ini, maka kesepakatan mereka itu tidak dinamakan sebagai ijma'. Itu kalau masalah yang terang nyata. Sekiranya masalah yang dibincangkan itu agak sulit, agak terperinci, maka kalau ikut pandangan yang ketiga, apabila para mujtahid telah bersepakat, maka sekalipun para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju, tetap kesepakatan para mujtahid itu dinamakan sebagai ijma'. Okey, itu dari sudut penggunaan kalimah ijma'. Walaupun begitu, tetap ijma' ataupun kesepakatan para ulama mujtahid itu adalah satu dalil. Cantik kereta. Allah barik fikum, doa-doakanlah Allah Ta'ala mudahkan segalanya. Saya pun lari daripada rumah ni sebab di rumah saya tak ada line. Rumah saya tak ada line. Jadi saya lari kejap masuk ke pekarangan masjid. Dalam masjid ada orang berkuliah tadi. Jadi saya duduk dalam kereta, pasang aircon, buat live sebab sini ada line. Nanti habis nanti saya balik ke rumah semula. Kebetulan ziarah rumah mak saya di Bukit Sentosa. Mohon dimudahkan Allah. Moga Allah Ta'ala mudahkan untuk kita terus dapat mempelajari ilmu dan kita semua selamat dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi kita balik kepada teks Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kata beliau, wa amma fil istilahi fa huwa ittifaqu ulama'il asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hukmil hadithati fala yu'tabaru wifaqul awammi ma'ahum ala al-ma'rufi wal 'asru az-zaman. Jadi dari sudut istilah usul fiqh, ijma' adalah kesepakatan para ulama satu zaman, satu masa terhadap hukum sesuatu perkara yang baru timbul. Jadi tidak diiktibar sama sekali untuk dinamakan sesuatu kesepakatan itu ijma' atau tidak diiktibar sama sekali pandangan orang-orang awam, iaitu para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Dan ini adalah sebagaimana yang kita sedia maklum, ini adalah pandangan kebanyakan para ulama yang tidak mensyaratkan kesepakatan para ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad di dalam isu ijma', kerana
pandangan yang merupakan pandangan majoriti para ulama, cukup dengan kesepakatan para ulama yang sampai ke tahap ijtihad untuk memungkinkan ataupun membolehkan kita menamakan kesepakatan mereka tersebut sebagai al-ijma'. Kemudian kata al-Imam al-Hattab, wal asru az-zaman, yang dimasukkan dengan al-asr di dalam definisi al-ijma' yang didatangkan oleh Imamul Haramain. Imam Haramain sebut fahuwa ittifaqu ulama'il asri, fahuwa ittifaqu ulama'il asri, kesepakatan para ulama al-asr. Al-asr tu waktu asar pun ya. Al-asr tu mungkin antara maknanya waktu asar ataupun masa. Jadi yang dimaksudkan dengan al-asr di sini, kata Imam Al-Hattab, dimaksudkan di sini adalah az-zaman, para ulama pada sesuatu zaman. Jadi tidak disyaratkan ijma' itu hanya berlaku pada zaman sahabat. Tidak disyaratkan ijma' hanya boleh dinamakan ijma' kalau berlaku pada zaman tabi'in, tetapi sepanjang zaman. Maksudnya kalau zaman hari ini, katakan setelah diselidiki, dilihat para ulama terkemuka pada hari ini, diselidiki satu persatu, lalu akhirnya mereka mendapati, katakan orang yang sampai ke tahap ijtihad, maknanya sampai ke tahap keilmuan yang seperti keilmuan al-Imam Asy-Syafi'i, seperti keilmuan Imam Abu Hanifah dan sebagainya ini, katakan mereka yang sampai ke tahap ini, katakan ada 10 orang, maka inilah para mujtahid pada zaman kita. Katakan ada 10 orang, maka 10 orang ini kalau mereka bersepakat dalam suatu isu dari sudut fiqh, maka kesepakatan mereka adalah al-ijma'. Dan apabila sudah berlaku sesuatu pendapat, apabila sudah berlaku suatu ijma', maka ijma' itu wajib untuk diikuti sampai bila-bila. Okey, kemudian kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan beliau, wa na'ni bil ulama'il fuqaha, kami maksudkan dengan ulama dalam definisi al-ijma' iaitu ittifaqu ulama'il asri, kesepakatan para ulama suatu zaman. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa na'ni bil ulama'il fuqaha, yang kami maksudkan dengan para ulama adalah al-fuqaha. Sahabat saya Ustaz Salah Abdul Aziz kata, al-mujtahidun fi hadzal asri kasirun maulana. Mujtahid pada zaman sekarang banyak. Mujtahid jadi-jadian tu memang ramai. Orang Perak kata mujtahid jadi-jadian tu ramai. Tetapi mujtahid dengan erti yang sebenarnya itu mungkin tak ada. Mungkin seorang dua pada zaman hari ini. Sampai begitu sukar untuk dikenal pasti, sampai kita pun tidak pasti siapakah mujtahid pada zaman kita. Para ulama ramai, tetapi yang sampai ke tahap keilmuan seperti al-Imam Asy-Syafi'i itu mungkin ada, tetapi terlalu sedikit. Wallahu taala a'la wa a'lam. Siapa yang betul-betulnya itu tidak diputuskan, tidak dikenal pasti sampai ke hari ini, pada zaman kita hari inilah. Maknanya kalau kita boleh sebut siapa mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ni boleh sebut namanya. Tapi kalau zaman hari ini, siapa mujtahid zaman hari ini? Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang betul-betul sampai ke tahap ijtihad, wallahu a'lam. Adakah ada atau tidak, subhanallah, kita tak tahu. Tak dapat dikenal pasti. Saya yang bukan orang alim, lagi-lagi dah tak tahu. Maknanya kalau kita tanya para ulama kita pun, para ulama kita kata wallahu a'lam. Orang ni kata fulan bin fulan, orang ni kata fulan bin fulan. Maknanya sangat sukar untuk menemui para mujtahid pada zaman hari ini yang ilmu mereka seumpama ilmu al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Maka di sinilah perlunya timbul kesedaran. Baik, apabila kita membaca kalam-kalam para fuqaha, maka perlu kita menyedari bahawa kalam para fuqaha itu adalah sangat tinggi nilainya, kerana ia adalah kalam yang keluar daripada mereka yang sampai ke tahap ijtihad, bukan keluar daripada orang-orang alim tetapi tidak sampai ke tahap ijtihad pada hari ini. Hari ini orang alim ramai, ada yang PhD, ada yang master, ada yang pensyarah, ada yang jadi mufti. Tetapi adakah mereka ni sampai ke tahap ijtihad? Secara mudahnya kita kata tidak ada yang sampai lagi ke tahap ijtihad pada hari ini. Jadi apabila kita sedar rupanya mereka ni orang alim tapi tak sampai ke tahap ijtihad, maka di sinilah perlu rasa insaf. Apabila mereka ditanya tentang satu soalan, maka mereka perlu sedar bahawa mereka tidak sampai ke tahap ijtihad dan mereka perlu merujuk kepada kalam mujtahid. Antara kesilapan besar yang berlaku pada zaman hari ini adalah
apabila seseorang itu katakan dia seorang yang mahir dalam bidang Al-Quran contoh, atau mahir dalam bidang hadis, apabila timbul sebarang soalan fiqh, dia pula merasakan bahawa dia ada kelayakan untuk menjawab secara fiqh, kerana dia adalah katakan doktor ataupun pensyarah ataupun orang yang ada PhD dalam bidang Al-Quran contoh, atau dalam bidang hadis. Lalu dia rasa dia ada kelayakan untuk menjawab hukum hakam tersebut menggunakan kefahaman dia secara peribadi. Maka ini adalah satu kesilapan besar, kerana seseorang yang tidak sampai ke tahap ijtihad, dia tidak boleh mengeluarkan pandangan. Istilahnya dia tidak boleh mengeluarkan pandangan. Habis dia kena buat apa? Dia kena menurut apa yang telah disebutkan oleh para fuqaha yang telah lepas dalam isu-isu itu. Kerana para fuqaha dalam mereka mengeluarkan pandangan itu, mereka telah meneliti mereka telah meneliti apakah pendirian dan apakah dalil-dalil yang dinyatakan oleh syarak. Contoh macam semalam tadi saya cuba meneliti sedikit apa yang disebut oleh para ulama dalam isu cium kaki, sebab dalam 2-3 menjak ni timbul isu tariqah Naqsyabandiyah Aliyah Al-Haqqaniyah, dan timbul isu mencium kaki. Ada viral gambar video beberapa orang pengikut tarikat ini mencium kaki gurunya. Lalu ada orang kata syirik lah. Ini pun satu kesilapan, cepat sangat keluarkan pandangan. Rujuklah pendapat fuqaha. Bila kita rujuk, maknanya dalam mazhab Syafi'i kata tak ada masalah. Cuma yang menariknya mazhab Imam Malik mengatakan tidak boleh. Cuma saya tak pasti Imam Malik kata haram ataupun makruh. Di sisi Imam Malik mencium tangan pun tak boleh. Jadi sini mungkin kita akan kata macam ni, Imam Malik kata tak boleh cium tangan sedangkan ada hadis. Macam mana tak boleh cium kaki sedangkan ada hadis? Jadi di sisi para ulama yang membenarkan jelas hadisnya, tapi di sisi Imam Malik seakan-akan Imam Malik tak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Tetapi apabila ia kenyataan Imam Malik, bererti Imam Malik telah meneliti dalil-dalil yang menunjukkan keharusan mencium tangan, mencium kaki para guru ini. Tetapi bagi Imam Malik contohnya, beliau memahami bahawa sebenarnya dalil-dalil ini tidak menunjukkan boleh mencium tangan dan kaki, walaupun berlaku para sahabat cium tangan kaki Nabi. Imam Malik mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Cuma apa dalil Imam Malik, maka kita kena, kalau kita nak tahu, maka kita kena merujuk kitab-kitab besar dalam mazhab Imam Malik dan merujuk para ulama dalam mazhab Imam Malik untuk mengenal pasti apakah dalil yang ada dalam minda Imam Malik sehingga beliau tidak membenarkan seseorang itu untuk mencium tangan seseorang yang lain. Lalu kata para ulama dalam mazhab Imam Malik, kalau cium tangan tak boleh, cium kaki lagi-lagi dah tak boleh. Jadi mesti ada dalil. Cuma apa dalilnya? Wallahu a'lam. Okey, dalam mazhab yang lain, okey jelas dalilnya. Okey, apa yang berlaku dalam kisah para tetamu daripada suku Abdul Qais yang datang ke Madinah, lalu mereka bersegera turun daripada unta mereka untuk bertemu dengan Nabi, lalu mereka terus mencium tangan Nabi dan kaki Nabi. Jadi kalau dari sudut ni jelaslah dalilnya. Kita pun nampak, oh kenapa fuqaha kita mengatakan boleh. Okey, jadi maknanya jelas ada dalilnya. Tapi bagi Imam Malik tadi, yang takkan Imam Malik tak tahu dalil tu? Tahu. Tapi kenapa Imam Malik mempunyai pendirian lain? Maka di sini tahulah kita mesti Imam Malik ada dalil yang tersendiri yang bagi beliau, cara kefahaman beliau, tidak boleh seseorang itu mencium tangan seseorang dan tidak boleh seseorang itu mencium kaki seseorang. Okey, saya bukan nak bincangkan isu cium tangan kaki itu di sini, cuma nak menyatakan bahawa setiap para mujtahid itu mereka mengeluarkan pendapat dengan berasaskan dalil. Okey, kita terus kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hattab di sini, wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha. Yang kami maksudkan dengan para ulama adalah al-fuqaha. Baik, bukan semata-mata asal orang alim, lalu mereka itu perlu diambil kesepakatan mereka, lalu boleh dinamakan kesepakatan itu sebagai ijma'. Bukan. Kata Imam Al-Hattab, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang kami maksudkan dengan para ulama dalam definisi al-ijma' ini adalah para fuqaha. Siapa al-fuqaha? Yakni, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, yakni Imamul Haramain Al-Mujtahidin. Yang Imam Haramain maksudkan dengan fuqaha di sini adalah para mujtahid. Para mujtahid. Jadi maknanya
maksud para ulama dalam definisi ini adalah bukan semata-mata ulama, tapi ulama-ulama yang memiliki tahap keilmuan yang sangat tinggi, yang paling tinggi, yang mencapai tahap yang tertinggi dalam ilmu fiqh. Lalu kita namakan mereka sebagai al-fuqaha ataupun al-mujtahidun. Sebab tu sering Fadilatul Syekh Said bin Shaltu Asy-Syafi'i, guru kita semua, menyatakan kullu mujtahidin faqih wa kullu faqih mujtahid. Setiap mujtahid adalah faqih dan setiap faqih adalah mujtahid. Kerana faqih dan mujtahid itu adalah dua nama yang merujuk kepada insan yang sama. Sesiapa yang sampai ke tahap ijtihad, dia adalah seorang faqih. Kalau dia tidak sampai ke tahap ijtihad, dia tidak dinamakan sebagai al-faqih. Walaupun kadang-kadang kita sebut guru kita ni seorang yang faqih, itu hanya penggunaan dari sudut uruf. Sebab dari sudut uruf penggunaan kita sehari-hari, bila sebut faqih, memang orang yang alim dalam bidang fiqh, alim dalam bidang fiqh. Tetapi maksud al-faqih dari sudut ilmu usulul fiqh adalah mereka yang sampai ke tahap ijtihad. Jadi kalau tak sampai ke tahap ijtihad, maka tidak dinamakan sebagai faqih dan tidak dinamakan sebagai mujtahid. Lalu kata Imam Al-Mahalli, kalau kita tengok di sini, ini ayat Imam Mahalli, fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyina ma'ahum. Cuma kalimah ma'ahum ni kalau ikut asal dalam teks Imam Al-Mahalli digunakan kalimah lahum, tapi Imam Al-Hattab Al-Maliki tukar daripada lahum kepada ma'ahum. Lalu kata Imam Al-Mahalli dengan sedikit ubah suai daripada Imam Al-Hattab, maka tidak diiktibarlah dari sudut untuk menamakan satu kesepakatan itu sebagai ijma', tidak diiktibar, tidak diperlukan kesepakatan para ulama usulul fiqhi bersama-sama dengan mereka, iaitu bersama-sama dengan para mujtahid. Maknanya, katakan ada para ulama yang alim dalam bidang usul fiqh, dia alim, dia master usul fiqh, PhD usul fiqh, kitab-kitab usul fiqh dia, kalau tengah tidur pun mengigau usul fiqh, contohlah kalau ada, maknanya dia ni dengan ilmu usul fiqh terlalu menjiwai. Cumanya kebetulannya dia tidak sampai ke tahap ijtihad. Dia alim dalam bidang usul fiqh, dan bidang usul fiqh merupakan satu bidang yang diperlukan oleh seorang mujtahid, tapi dalam masa yang sama dia tidak sampai ke tahap ijtihad, kerana dia mungkin dari sudut dia tidak menguasai bahasa. Sebab seorang mujtahid dia kena kuasai bahasa. Dia tidak mahir dalam isu-isu fiqh. Jadi dia orang alim dalam bidang usul fiqh, tapi dia tidak alim dalam bidang fiqh. Lalu akhirnya dia tidak sampai ke tahap ijtihad, walaupun dia merupakan seorang yang paling pakar dalam bidang usul fiqh, katakan. Maka oleh kerana dia tidak sampai ke tahap ijtihad, maka untuk sesuatu kesepakatan itu dinamakan sebagai ijma', cukup dengan kesepakatan para mujtahid, walaupun si orang alim dalam usul fiqh tadi tak setuju. Sebab walaupun dia mahir dalam bidang usul fiqh tidak menyebabkan seseorang itu serta-merta menjadi seorang mujtahid. Walaupun seorang mujtahid mesti alim usul fiqh, tetapi bukan semata-mata dia alim dalam bidang usul fiqh maka serta-merta dia boleh menyatakan dia telah sampai ke tahap ijtihad. Kerana ijtihad juga memerlukan kepada bahasa. Ijtihad juga kena tahu mana satu dalil yang telah mansukh, mana satu dalil yang tidak mansukh. Ijma' juga memerlukan kepada pengetahuan terhadap ayat-ayat hukum. Jadi dia ada kriteria yang lain, bukan semata-mata alim dalam bidang usulul fiqhi. Jadi sebab itulah orang-orang alim dalam bidang usul fiqh tidak perlu untuk diambil pandangan mereka sebelum dinamakan satu kesepakatan para mujtahid itu sebagai ijma' ataupun tidak. Kerana orang-orang alim dalam bidang usul fiqh, kalau tak sampai ke tahap ijtihad, mereka juga adalah al-awam. Mereka juga adalah ulama-ulama yang dipanggil sebagai al-awam, ulama-ulama awam, ulama-ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi macam telah kita bincangkan sebelum ini, pendapat yang kuat menyatakan untuk sesuatu kesepakatan yang dinamakan ijma', cukup dengan kesepakatan para ulama yang sampai ke tahap ijtihad, walaupun ulama-ulama yang tidak sampai ke tahap ijtihad tidak bersetuju dengan kesepakatan tersebut. Okey. Jadi sini jelaslah bahawa ijma' adalah bermaksud kesepakatan para ulama yang telah sampai ke tahap ijtihad. Cuma kalau kita pergi kepada
pergi kepada perbahasan masalah-masalah fiqh yang berlaku ijma', kadang-kadang berlaku juga ya satu ijma' yang disebut laqad ajma'al ulama', tapi rupa-rupanya berlaku khilaf dalam isu itu, tidak berlaku ijma'. Dan dulu saya di peringkat master teringin nak buat satu tajuk iaitu meneliti seluruh pendapat-pendapat fiqh yang dikatakan bahawa ia adalah masalah ijma'. Lalu saya ingin mengkaji adakah benar-benar berlaku ijma' ataupun tidak, dan kalau berlaku ijma', adakah ijma' itu ijma' sukuti ataupun tidak, dan pada tahun bilakah berlaku ijma'. Saya dulu pernah bercita-cita nak menulis tesis master saya dalam bidang itu, dalam tajuk itu, tetapi pihak Al-Azhar tidak menerima cadangan tajuk itu untuk dijadikan sebagai tesis master saya. Mungkin kerana tajuk itu terlalu luas dan mungkin sukar untuk dihasilkan, atau mungkin pihak Al-Azhar tahu kemampuan saya tidak akan mampu untuk menghasilkan tesis dalam bidang itu. Wallahu taala alam. Tapi tajuk itu saya pernah ajukan kepada Syekh Syed Shatut dan juga Syekh Ahmad Haji. Beliau mengatakan ini satu tajuk yang penting untuk kita mengenal pasti kembali dan istilahnya tahqiq semula, iaitu kita ingin meneliti secara terperinci setiap masalah fiqh yang dikatakan berlaku ijma', adakah ia benar-benar masalah yang berlaku ijma' ataupun tidak. Ya Rabb, moga-moga Allah Taala mudahkan karya seumpama itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam menghuraikan matan yang berbunyi wa na'ni bil hadisatil hadisata syar'iyyah. Ini teks wa na'ni bil hadisatil hadisata syar'iyyah ini adalah kalam Imam Al-Haramain Al-Juwayni ni, iaitu dalam mata Al-Waraqat, yang bermaksud, yang kami maksudkan dengan Al-Hadisah. Hadisah ni kita boleh kata benda baru, isu-isu baru yang timbul ya. Yang kami maksudkan dengan isu-isu baru adalah isu-isu syarak, isu-isu yang berkaitan dengan syarak. Sebab ada juga isu-isu baru yang timbul tidak berkaitan dengan syarak, tapi mungkin berkaitan dengan isu perubatan, dengan isu pandangan dari sudut peperangan, dari sudut apa tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Itu isu-isu yang timbul juga. Tetapi ia bukan dibincangkan melihat dari sudut syarak. Bukan melihat dari sudut adakah ia halal ataupun tidak. Jadi yang dimaksudkan dengan definisi al-ijma' di dalam matan al-waraqat iaitu ittifaqu ulama'il asri ala hukmil hadithah. Jadi kalimah al-hadithah yang Imam Al-Haramain maksudkan adalah perkara-perkara baru yang timbul yang dibincangkan dari sudut hukum hakamnya. Kenapa? Kata Imam Al-Mahalli, li'annaha mahallu nazaril fuqaha. Kerana masalah-masalah baru yang berkait dengan hukum hakam, itulah tempat jatuhnya pandangan para fuqaha, iaitu itulah kajian para fuqaha. Sebab fuqaha mengkaji adakah suatu perbuatan itu dibenarkan oleh syarak atau tidak dibenarkan oleh syarak. Bukan fuqaha tidak mengkaji adakah antara 2-3 perbuatan ini mana yang lebih bagus dilakukan. Okey, dari sudut hubungan negara dengan negara, mana yang terbaik, adakah kita perlu melancarkan perang ataupun tidak, ataupun fuqaha tidak mengkaji. Okey, dalam bacaan ayat ini boleh tak kita baca ayat ini, adakah contohnya betul tak nahu satu ucapan. Itu bukan kajian fuqaha. Fuqaha mengkaji dari sudut suatu perbuatan mukallaf itu adakah ia dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Sebab itu dalam definisi al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Al-fiqhu, iaitu ilmu fiqh ni satu ilmu, satu pengetahuan, iaitu merujuk kepada pengetahuan yang ada dalam minda seorang mujtahid terhadap hukum bagi perbuatan para mukallaf. Yang mana pengetahuan si mujtahid terhadap hukum itu adalah bersumberkan kepada dalil-dalil yang tafsil, dalil-dalil yang diambil daripada Al-Quran, hadis, dan merujuk terus kepada masalah yang timbul. Maknanya fiqh adalah kajian terhadap sesuatu perbuatan mukallaf itu, adakah ia dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Kalau tidak dibenarkan, maknanya adakah dia makruh ataupun haram. Kalau dibenarkan, adakah ia harus atau sunat atau wajib. Maka itulah kajian para fuqaha. Maka apabila dibincangkan isu ijma', iaitu satu tajuk yang membicarakan tentang
perbuatan suatu mukallaf itu dibenarkan oleh syarak ataupun tidak berdasarkan ijma', maka semestinya masalah-masalah baru yang timbul yang memerlukan kepada pandangan fuqaha itu adalah masalah-masalah yang berkait dengan masalah-masalah baru yang dibincangkan hanya melihat dari sudut adakah perbuatan itu dibenarkan syarak ataupun tidak. Kerana isu-isu baru yang dilihat dari sudut halal atau haram itu, boleh atau tidak, itu adalah kajian para fuqaha. Bi khilafi ghairi syar'iyyah. Berbeza dengan isu-isu baru yang tidak dibincangkan dari sudut syarak. Maksudnya timbul isu-isu baru tetapi perbahasan itu bukan dibincangkan dari sudut adakah ia halal ataupun tidak, tapi dibincangkan dari perspektif yang lain. Contohnya kal lughawiyyati masalan, contohnya seperti isu dari sudut bahasa. Maknanya adakah penggunaan kalimah ini sesuai ataupun tidak? Menggunakan kalimah begini sesuai ataupun tidak? Atau adakah kalau saya baca ayat ini, adakah ia betul secara nahwu ataupun tidak? Itu tidak dibincangkan oleh para fuqaha. Maka terkeluarlah daripada definisi ijma' yang dibincangkan oleh para fuqaha. Fa innaha mahallu nazari ulama'il lughah. Sebab isu-isu bahasa, contohnya kalimah ini boleh digunakan dalam bahasa Arab ataupun tidak, tepat ataupun tidak, itu adalah kajian para ulama' bahasa, bukan kajian para ulama' fiqh. Jadi kalau para ulama' bahasa semua bersepakat bahawa kalimah ini bererti sekian tanpa sebarang perbezaan di kalangan mereka, maka berlakulah ijma', tetapi dari sudut bahasa, dan ia tidak dibincangkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh mereka. Okey, walhamdulillahirabbil alamin. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada satu perbahasan, ataupun mungkin kita boleh masuk sikit sebab sikit je perbahasannya, iaitu ijma' ini dia adalah satu dalil, seperti Al-Quran juga dalil, sunnah Nabi juga dalil, ijma' juga adalah dalil. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan beliau, wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun duna ghairiha. Ijma' ummah ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab semasa hayat Nabi tidak diiktibar sesuatu perkara itu berlaku ijma' ataupun tidak. Kerana yang diiktibar ketika itu, yang dipegang ketika itu adalah apakah yang dinyatakan oleh Nabi, apakah fatwa yang disebut oleh Nabi, apakah penjelasan hukum yang disebut oleh Nabi. Maknanya tak perlu para ulama', para sahabat nak bersepakat, tak ada, semua rujuk pada Nabi. Maka sebab itulah ijma' adalah satu dalil yang muncul selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun. Ijma' umat ini adalah satu hujjah, iaitu satu dalil dari sudut fiqh. Duna ghairiha, bukan selain daripada umat ini. Maksud dia selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Kalau umat Nabi Isa contohnya bersepakat dalam suatu hukum, kesepakatan para ulama di kalangan para ulama pada zaman Nabi Isa itu ataupun selepas kewafatan Nabi Isa itu tidak dianggap sebagai ijma'. Ijma' hanya satu kesepakatan khusus yang berlaku selepas kewafatan Nabi oleh para ulama Islam yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sahaja yang padanya berlaku ijma'. Adapun kalau umat katakan ulama-ulama zaman Nabi Musa, selepas kewafatan Nabi Musa, katakan para ulama Banu Israel bersepakat dalam satu isu dari sudut hukum, maka kesepakatan para ulama Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa itu tidak dianggap sebagai ijma' dan dia bukan dalil. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Nabi Muhammad, timbullah apa isu sekalipun, kalau para ulama bersepakat, para ulama mujtahid bersepakat dalam suatu isu, maka kesepakatan para ulama itu adalah hujjah, iaitu adalah dalil yang mu'tabar, yang perlu dijadikan sebagai dalil yang dipegang oleh para mujtahid.
Adapun ijma' umat-umat sebelum kedatangan umat Nabi Muhammad SAW, maka ia tidak diiktibar sebagai dalil. Okey, apa buktinya? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bukti bahawa ijma' umat Nabi Muhammad walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad adalah dalil. Sebagaimana Al-Quran dalil, hadis Nabi dalil, qiyas dalil, ijma' juga dalil. Apa dalilnya? Apa buktinya yang menunjukkan bahawa ijma' adalah dalil? Ianya berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Maknanya umatku tidak akan bersepakat sama sekali untuk menyatakan satu kesesatan itu bukan satu kesesatan. Jadi maksudnya, maksud umat di sini iaitu wakil kepada umatku. Kerana bukan semua umat Nabi Muhammad mempunyai kemampuan untuk meneliti dalil. Maka maksud umat di sini, la tajtami'u ummati, maksud dia la yajtami'u mujtahidu ummati. Dia ada takdir di situ. Dia panggil al-idmar. Dia panggil majaz di situ. Dia ada unsur majaz di situ, iaitu tidak berhimpun para ulama mujtahid bagi umatku terhadap sesuatu kesesatan. Maksudnya para mujtahid apabila telah bersepakat terhadap sesuatu hukum, maka kesepakatan mereka itu adalah berdasarkan kebenaran, berdasarkan hidayah Allah dan bukan berasaskan hawa nafsu. Kerana Nabi sudah menyatakan umatku tidak akan bersepakat untuk menyatakan sesuatu kesesatan itu sebagai satu kebenaran. Sebaliknya, apabila umatku telah bersepakat terhadap satu perkara, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini tahulah kita, kalau dalil yang lain, contoh macam Al-Quran, hadis, para ulama kadang-kadang dan kebanyakannya berbeza pendapat. Contoh dalam isu menyapu kepala sewaktu berwudu, adakah diwajibkan sapu semua atau hanya 1/3, atau yang diwajibkan adalah asal sentuh. Jadi para ulama berbeza pendapat. Maka bila berbeza pendapat, kita tak tahu pada hakikatnya apakah kebenaran hakiki yang mutlak yang Allah inginkan. Adakah pandangan Imam Syafi'i yang kena dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah, atau kebenaran Imam Abu Hanifah, atau kebenaran ataupun kebenaran itu menepati apa yang diinginkan oleh Imam Malik? Tak pasti, kerana para ulama berbeza pendapat. Tetapi dalam isu ijma', apabila para ulama telah bersepakat terhadap satu isu, contoh para ulama seluruhnya bersepakat bahawa seorang wanita tidak boleh menjadi imam kepada seorang lelaki. Dulu kan timbul isu Aminah Wadud jadi imam, jadi imam, makmumnya orang lelaki, orang lelaki pun ada jadi makmum. Jadi apabila perkara ini berlaku, tahulah kita bahawa ini tindakan Aminah Wadud ini adalah salah dengan keinginan Allah serta-merta. Secara mutlak kita tahu ia adalah salah. Kenapa? Kerana para ulama tidak berbeza pendapat dalam isu ini. Kesemua para ulama dari dulu sampai sekarang menyatakan tidak sah solat berjemaah apabila imamnya perempuan, manakala makmumnya adalah lelaki. Jadi apabila para ulama telah bersepakat dalam satu perkara, maka kesepakatan itulah satu-satunya kebenaran. Selain daripada itu adalah kesalahan secara mutlak. Berbeza dengan masalah khilaf. Bila khilaf kita tak pasti pendapat Imam Syafi'i yang betul ke, pendapat Imam Abu Hanifah yang betul, atau pendapat Imam Malik, atau pendapat Imam Ahmad, atau pendapat imam-imam yang lain. Tak pasti. Oleh kerana tak pasti, kita pegang, contoh, kita pun berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i, kerana di sisi Imam Syafi'i bagi beliau pendapat beliau lah yang betul. Jadi kita pun bertaklid, kita pun bergantung harap dengan pandangan Imam Syafi'i. Maka katakan di akhirat nanti rupanya salah, maka tidak menjadi masalah pada kita. Kerana kita sebagai seorang yang tidak sampai ke tahap ijtihad diminta untuk berpegang dengan kalam mujtahid. Kita tidak diminta untuk pergi atau berpegang dengan pandangan yang benar, kerana kita tak tahu mana satu pandangan yang benar. Setiap mujtahid merasakan pandangan mereka lah insya-Allah yang benar. Jadi bila berlaku khilaf, tak ada masalah untuk setiap pengikut mazhab berpegang dengan mazhab imamnya. Tapi dalam isu ijma', apabila para ulama mujtahid semua telah bersepakat terhadap suatu isu, maka itulah pandangan yang mereka sepakati, itulah satu-satunya kebenaran
Dan selain daripada itu adalah kesalahan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ijma' tahulah kita apakah dia kebenaran yang Allah inginkan. Berbeza dengan masalah fiqh yang lain yang kita tak tahu mana satu yang Allah inginkan, yang betulnya mana satu, pendapat Imam Syafi'i ke pendapat Imam Abu Hanifah ke, tak pasti. Di akhirat nantilah kalau kita nak tahu, kita tanya, barulah kita tahu. Tapi di dunia ni kita hanya dapat agak-agak je, kita rasa-rasa je. Bagi pengikut mazhab Imam Syafi'i merasakan pendapat Imam Syafi'i lah yang betul, insya-Allah. Pendapat Imam Malik mengatakan pendapat Imam Malik lah yang betul, insya-Allah. Jadi masing-masing tidak pasti, cuma bersangka kuat bahawa pandangan imamnya adalah yang betul. Tapi dalam isu ijma', kalau ulama sudah sepakat, itulah kebenarannya. Tidak ada yang lain, kerana Nabi telah bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan berhimpun terhadap satu kesesatan. Jadi apa yang diputuskan oleh ijma', itulah satu-satunya kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Contoh sembahyang maghrib 3 rakaat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama maghrib 3 rakaat. Maknanya kalau ada mujtahid kata maghrib boleh buat 2 rakaat, itu adalah salah serta-merta, salah secara pasti, dan memang pandangan itu tidak diinginkan oleh Allah secara pasti. Macam mana boleh pasti tu? Sebab berlaku ijma' maghrib hanya 3 rakaat. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu, hadis yang berbunyi la tajtami'u ummati ala dalalah, ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga selain daripada Al-Imam At-Tirmizi. Cuma kalau kita rujuk dalam kitab-kitab hadis, hatta dalam Sunan At-Tirmizi sendiri contohnya, kita akan mendapati bahawa la tajtami'u ummati ala dalalah itu berlaku sedikit perbezaan dari sudut teks hadis, dari sudut teks hadis, berlaku dari sudut lafaz hadis berbeza, tetapi maknanya adalah sama. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, ada yang berbunyi la tajtami'u ummati ala dalalah, ada yang berbunyi dalam riwayat Imam Abu Daud contohnya, innallaha ajarakum min salasi khisalin alla yad'u alaikum nabiyyukum fatahliku jami'an wa alla yazhara ahlul batili ala ahlil haqq wa alla tajtami'u ala dalalah. Jadi ada sedikit perubahan lafaz, tetapi maknanya tetap sama, iaitu umat Nabi Muhammad tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Kalau kita buka dalam Sunan At-Tirmizi contohnya, kita akan menemui bahawa teks hadis yang menceritakan tentang ijma' ini adalah berbunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati au qal ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dalalah. Innallaha la yajma'u ummati au qal ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dalalah. Jadi secara lafaznya ada sedikit perbezaan di antara satu riwayat dengan satu riwayat lain. Walaupun Imam Al-Mahalli menyatakan rawahu Tirmizi wa ghairuh, maksud dia rawahu min haisul ma'na al-Imam Tirmizi wa ghairuhu, yang betul-betul mendatangkan lafaz la tajtami'u ummati ala dalalah. Yang saya jumpa antaranya adalah riwayat Al-Imam Ibnu Asakir, iaitu beliau meriwayatkan dengan sanad beliau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalatin fa idza ra'aitum al-ikhtilaf 'alaikum bisawadil a'zam. Umatku tidak akan berhimpun untuk bersepakat dengan satu kesesatan. Apabila kamu semua sudah melihat perbezaan pandangan, maka hendaklah kamu semua berpegang dengan pandangan majoriti, bisawadil a'zam. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Adapun riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah contohnya, berlaku sedikit perbezaan dari sudut lafaz hadis. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ini, dan insya-Allah sekiranya ada rezeki, kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya dalam mata al-waraqat, iaitu teks yang berbunyi wasyar'u warada bi'ismati hadhihi al-ummah li hadzal hadis wa nahwi. Insya-Allah dalam minggu hadapan sekiranya ada rezeki biiznillah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dan saya mohon kemaafan di atas segala kekurangan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus meneliti khazanah ilmu Islam, khususnya ilmu usulul fiqh dan juga ilmu-ilmu yang lain. Kerana dengan ilmu-ilmu inilah kita akan membawa masyarakat untuk
menggali apakah yang merupakan pegangan para ulama silam berasaskan dalil-dalil syarak, dan moga-moga sedikit yang kita lakukan ini kita dapat menjaga umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam daripada terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya seakan-akan kena dengan syariat tapi rupa-rupanya lari daripada keinginan syariat itu sendiri. Moga-moga dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu fiqh, usul fiqh, nahwu, saraf, mantik, tafsir, ulumul hadis, semua ini moga-moga menjaga kita daripada lari daripada landasan yang benar yang telah dilalui oleh para ulama kita dengan sanad mereka yang bersambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya pun nak meneruskan perjalanan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama. Kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairal jaza. Dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, doakan moga Allah Taala rezekikan untuk Ruak Jawi tahun ini dengan bangunan baru di Kahirah. Moga-moga dapat kita membeli satu bangunan dalam 2-3 tingkat supaya majlis-majlis ilmu di sana semakin rancak. Dapat kita usahakan supaya adik-adik kita yang sedang belajar di Al-Azhar Al-Syarif dapat mendalami ilmu secara tertib, secara tersusun. Moga-moga mereka pulang nanti menjadi mereka yang dapat menarik tangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keredaan Allah dan keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan moga-moga cita-cita kami, moga-moga Syawal ini dapat kita kepada proses yang seterusnya untuk membeli bangunan di Kahirah Mesir biiznillah subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.